Saya jemput Senai. Terima kasih dan salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Speaker. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana berpeluang mengambil bahagian dalam perbahasan usul Junjung Kasih Tita Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Sembena, pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor ke-13 pada Khamis yang lalu. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebenarnya hari ini ada banyak isu saya ingin bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama juga isu yang banyak kali saya sentuh dan tuanku specifically ada bangkit, ada sentuh dalam titah, iaitu isu kesesakan lalu lintas pintu masuk. Saya amat setuju dengan titah tuanku Sultan bahawa kesesakan lalu lintas Tampak Johor dan link kedua perlu diselesaikan segera. Saya juga mengalu-alukan tindakan yang diambil oleh Jabatan Immigration, iaitu memastikan semua pegawai bertugas pada waktu puncak. Walau bagaimanapun, saya berasa peku cuti sebanyak 1,781 anggota immigration bukan penyelesaian jangka panjang. Ini berita yang saya baca dari satu surat khabar 2 hari yang lalu. Semua anggota immigration dipeku cuti. Tapi ini tetaplah bukan satu penyelesaian untuk jangka masa panjang. Jika kita berhasrat menangani masalah kesesakan lalu lintas Tampak Johor dan link kedua, kita seharusnya menganalisa dengan perspektif berikut, iaitu infrastruktur, pengurusan lalu lintas serta immigration. Menurut statistik tahun 2013, sebanyak 200,000 warga Malaysia menyeberangi Selat Johor tiap-tiap hari. Pada ketika itu, pertukaran mata wang dolar Singapura dengan ringgit Malaysia adalah 1 ke 2.4 atau 2.5 pada tahun 2013. Dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ni, nilai mata wang kita kian merosot. Sekarang, 1 dolar Singapura boleh tukar 2.8 ringgit Malaysia. Kesesakan lalu lintas Tambak Johor dan link kedua pula semakin teruk. Dalam kata lain, kita boleh membuat satu tekaan pintar ataupun dengan izin intelligent guess. Jumlah warga Malaysia yang cari rezeki di Singapura telah meningkat kerana ianya lebih lumayan di sana. Itulah sebabnya ada yang mencadangkan agar dimajukan ekonomi negeri Johor supaya anak Johor tidak perlu lagi bersesat jalan pergi balik bekerja di Singapura. Cadangan ini nampaknya logik. Namun apabila ekonomi Johor dan Malaysia sekian maju, perhubungan antara Singapura dan Johor akan menjadi lebih erat. Maka akan bertambah ramai orang serta kenderaan yang akan berulang-alik setiap hari merentasi Selat Johor untuk urusan mereka. Yang Berhormat Datuk Speaker, ini kerana aktiviti perdagangan adalah pemangkin membangunkan ekonomi sebuah negeri. Khasnya untuk Johor Bahru, sebuah bandar yang terletak di sempadan antarabangsa. Jika kita berhasrat untuk pembangunan Johor Bahru sebagai sebuah metropolitan, kerajaan seharusnya bersiap sedia menghadapi peningkatan trafik ekoran daripada perkembangan tersebut. Tambak Johor merupakan jalan yang paling singkat di antara dua negara. Jika berjalan kaki, ianya akan mengambil masa kira-kira 20 minit hingga 30 minit sahaja. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya telah memaklumkan sidang Dewan yang lalu bahawa Tambak Johor tidak ada ruang untuk membina satu travelator atau walkalator dengan izin berpumbung. Namun saya ingin menegaskan satu kali lagi, jika kita berupaya membina sebuah jambatan yang baru, yang lebih besar dan lebih canggih,
Mengapa kita tidak boleh membelebarkan jambatan sedia ada untuk membina satu lorong pejalan kaki? Yang berhormat Datuk Speaker, jika kerajaan negeri berhasrat membangunkan Johor Bahru sebagai sebuah bandar hijau, maka kita perlu mengurangkan kebergantungan terhadap kenderaan bersendirian. Ini bermaksud tampak Johor berpotensi dinaik taraf sebagai projek menggalakkan lebih ramai orang untuk membudayakan gaya hidup yang lebih sifat dan hijau. Terutamanya kerana tambak Johor kita berhubung terus dengan pusat dan bandar Johor Bahru. Justru CBD Johor Bahru perlu ditransformasi sebagai satu zon mesra berjalan kaki. Jelas di sini bahawa masalah infrastruktur merupakan salah satu punca utama kesesakan lalu lintas di Tambak Johor. Jika kita meninjau reka pendud jalan masuk bangunan KIK dari EDL dan Tambak Johor, kita akan mendapati bahawa hanya ada satu lorong sahaja untuk kereta biasa masuk bangunan KIK dan zon penampan yang kemudiannya dicabang kepada kaunter-kaunter immigration. Dan zon penampan itu tidak panjang cukup, iaitu jadi satu masalah kesesakan di depan bangunan KIK. Maka masalah di sini bukan kecekapan pihak immigration, tetapi bottleneck dengan izin di pintu masuk. Selain daripada bottleneck, isu lori juga telah ditimbulkan berulang kali. Kaedah memindahkan semua kaunter lori dari satu pintu masuk ke pintu masuk yang lain bukan penyelesaian yang menyeluruh. Sepatutnya kerajaan negeri ataupun persekutuan menurunkan kata tol kat link kedua, dan syarikat logistik akan beralih ke sana secara automatik untuk mengurangkan kos operasi mereka. Yang berhormat Datuk Speaker, untuk penumpang berangkutan awam, kesesakan beratur di depan kaunter immigration juga merupakan satu masalah. Walau bagaimanapun, kita sudah mempunyai 18 kaunter automatik dan 18 kaunter manual. Pada waktu bukan puncak, kaunter automatik cuma mengambil masa 15 saat untuk selesai proses immigration bagi setiap seorang. Jika semua kaunter automatik berfungsi dengan baik pada waktu puncak serta semua kaunter manual dibuka, dan ini keadaan sekarang, lebih kurang 9,700 orang boleh diproses dalam tempoh 1 jam. 9,700 orang. Namun, kita mempunyai lebih kurang 200,000 warga yang berulang-alik setiap hari. Tidak kira berapa banyak kaunter yang kita ada, tetaplah akan ada barisan panjang pada waktu puncak. Maka penyelesaian yang paling baik adalah untuk mempermudahkan lagi proses immigration kedua-dua negara. Saya faham dalam pelan RTS dan high speed rail dengan izin akan ada rancangan untuk meletakkan 2 custom di satu tempat bagi mempercepatkan proses immigration. Ini adalah satu rancangan yang baik. Seharusnya ianya dilaksanakan untuk laluan Johor Singapura yang sedia ada juga. Malaysia dan Singapura adalah negara yang amat penting dalam komuniti ASEAN. Jika kedua-dua negara ini tidak boleh menyelesaikan isu sempatan dan immigration seperti ini, maka projek-projek lain untuk merapatkan perhubungan antara ahli-ahli negara ASEAN sudah tentu akan terjejas. Yang berhormat dan Datuk Speaker, dan seterusnya saya akan bangkit tentang isu rancangan berangkutan awam. Sistem berangkutan awam adalah kemudahan asas yang paling penting untuk sesebuah bandar. Dan saya sudah banyak kali bangkit isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini. Johor Bahru, ibu kota negeri kita, mestilah membangunkan jaringan bas dan berangkutan awam sebelum populasi mencapai 3 juta. Dalam aspek ini, saya mengalu-alukan projek bas percuma di 4 PBT. Selain daripada sistem bas,
Satu aset berangkutan awam yang masih belum digunapakai secara menyeluruh di Johor adalah sistem kereta api. Saya pun pernah mencadangkan agar landasan kereta api yang menghubungkan dua pelabuhan boleh dipertingkatkan dan diguna untuk tujuan berangkutan awam. Saya percaya ahli-ahli yang berhormat pernah dengar tentang Eastern and Oriental Express dengan izin. Perkhidmatan kereta api mewah yang berjaya menarik ramai pelancong. Perkhidmatan ini mengguna landasan kereta api sedia ada untuk melaksanakan satu model bisnes berasaskan berangkutan yang menguntungkan. Bayangkan kerajaan negeri kita menubuhkan satu syarikat perkhidmatan kereta api yang mengguna landasan sedia ada. Menawarkan perkhidmatan yang lebih efisien yang menghubungkan pekan-pekan negeri Johor. Cadangan ini sama logik sebenarnya dengan bas percuma. Kita seharusnya mencuba semua cara untuk ringankan kebebanan rakyat kita. Dengan perkembangan pesat di wilayah Iskandar, kita perlu merancang berangkutan awam dengan teliti agar sumber kita tidak dibazirkan. Saya bersetuju dengan idea hub berangkutan awam yang dibangkit oleh pengerusi jawatan kuasa kerja raya. Beliau dah ada kat sini sekarang. Nasib tak baiklah. Apa dia dengar? Ya, pengerusi jawatan kuasa kerja raya bangkit idea hub transit ni apabila beliau mengunjungi stesen Kempas Baru. Konsep hub transit ini perlu digunapakai di mana-mana tempat yang mempunyai potensi. Contohnya, Pekan Senai dalam kawasan Senai mempunyai lapangan terbang dan stesen kereta api sedang dalam perancangan. Landasan kereta api seharusnya dilanjutkan sehingga ke lapangan terbang agar kedua-dua sistem berangkutan awam tersebut disambungkan. Saya faham bahawa pelan untuk berangkutan awam negeri Johor akan siap pada tahun ini. Saya di sini meminta pengerusi jawatan kuasa kerja raya untuk membentangkan pelan tersebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Ianya boleh dibahas dan diperbaiki sebelum dilaksanakan. Dan Yang Berhormat Datuk Speaker, saya ingin bangkitkan isu pembangunan hartanah dan juga isu ekonomi negeri kita. Ekonomi adalah isu yang paling penting untuk rakyat. Cara perkembangan ekonomi kita seharusnya bersifat lestari dan mengupayakan rakyat. Justru saya mengalu-alukan perasmian CTP kedua Iskandar Malaysia. Sebagai seorang anak Malaysia bangsa Johor, saya amat bangga kerana Johor Bahru akan dimaju sebagai sebuah metropolitan antarabangsa dalam rancangan Iskandar Malaysia. Johor Bahru dan negeri kita bukan hinterland dengan izin ataupun pedalaman Singapura. Saya berharap rancangan wilayah Iskandar Malaysia dapat mengembangkan Johor Bahru sebagai sebuah metropolitan yang mampu bersaing dengan metropolitan lain. Walau bagaimanapun, saya terperanjat apabila membaca berita perasmian satu projek di wilayah Iskandar beberapa minggu yang lalu. Walaupun perasmian itu dihadiri oleh ramai pemimpin penting negara ini, pemaju luar negara itu nampaknya memang tidak sensitif. Bahasa Inggeris yang digunakan pada muka surat depan risalah mereka tak ada masalah. Namun, sesiapa yang faham bahasa Cina akan mendapati bahawa tajuk dalam bahasa Cina oleh pemaju luar negara tersebut merendahkan martabat negeri kita. Tajuk risalah tersebut bahasa Cina berbunyi, terletak di sebelah Singapura. Model petana untuk bandar masa depan. Saya ingin tanya, projek ini dibina dalam wilayah Malaysia atau Singapura? Cara promosi seperti ini tidak akan bantu mempromosikan nama Johor Bahru langsung. Malah merendahkan kedudukan kita seakan-akan Johor Bahru ini hanya ada nilai semata-mata kerana kita bersebelahan dengan Singapura.
Kedua, saya faham ini mungkin adalah taktik-taktik pengiklanan. Kerana billboard besar pemaju ini dapat dilihat di merata tempat negara asal mereka. Billboard besar mereka dibaca seperti berikut. Dalam bahasa Cina juga. Ini yang saya dapat dari internet. Tidak sampai 1 juta membeli hartanah luar negara di sebelah Singapura dari tatika ke sekolah menengah pendidikan sekolah antarabangsa. Beli rumah percuma kad hijau, beli rumah percuma kad hijau berhijrah. Maksudnya beli rumah dapat kelayakan bermastautin lagi. Tapi bermastautin di sebelah Singapura atau di Singapura sendiri, itu saya tak tahu. Dan ini iklan yang mereka letak mana-mana tempat kat negara asal mereka. Ini iklan di perhentian bas. Dan ada satu lagi iklan. Besar billboardnya di pintu masuk lapangan terbang negara itu. Bahasa Inggeris tu seperti berikut, dengan izin. The perfect asset to invest your money in, adjacent to Singapore. Nampaknya tak ada ketutukan untuk Johor Bahru, untuk Johor, untuk anak Malaysia. Jadi saya ingin tahu, projek ini dilancarkan oleh Malaysia atau Singapura? Mana kebanggaan anak Malaysia? Saya berasa amat sedih apabila projek yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh penting negara kita diberi label di sebelah Singapura. Kita anak Johor, anak Malaysia. Macam mana kita boleh izinkan perkara seperti ini berlaku? Yang berhormat Datuk Speaker, semua projek yang dilancar oleh pemaju luar negara ini menarik perhatian orang ramai. Ini kerana unit yang akan dibina terlalu banyak. Buat masa ini, banyak unit kondominium di wilayah Iskandar pun belum ditutupi sepenuhnya. Contohnya, satu kondominium terletak di Bukit Indah, walaupun CCC telah pun dikeluarkan 3 tahun yang lalu. Banyak unit belum didiami lagi. Kalau kita pergi sana pada waktu malam, cuma nampak beberapa unit yang ada lampu sahaja. Malah lebih kurang 10,000 unit kondo akan siap dibina pada tahun 2017 dengan CCC bakal dikeluarkan. Maklumat yang saya dapat adalah seperti berikut. Di Secret di Kempas Indah 1302 unit, di Summit di Kempas Utama 3150 unit, Country Garden 9,400 unit siap dalam 2 tahun, Austin Regency di Mount Austin 1232 unit siap dalam 2 tahun juga. Di Lagoon Distri Austin 262 unit. Saya ingin tahu apa strategi kerajaan negeri untuk mengatasi masalah bekalan lebihan ini. Khasnya banyak projek-projek ini terletak di lokasi pertana Johor Bahru. Yang berhormat Datuk Speaker, kalau kita baca teori ekonomi mana-mana sekalipun, kita akan faham bahawa pembangunan hartanah bukan satu sektor ekonomi yang meningkat produktiviti sebuah negara. Pengajaran yang perlu kita belajar daripada krisis kewangan 1997 adalah kita seharusnya melabur lebih banyak dalam sektor yang meningkat produktiviti seluruh negeri. Sektor ini adalah pertanian, pembuatan, pembangunan utiliti dan infrastruktur dan sebagainya. Namun kita lihat statistik pinjaman semua bank di Malaysia. Sebelum krisis kewangan dunia 2008, pinjaman bank untuk pelaburan industri produktif di Malaysia adalah 15% pada tahun 2006 dan 2007. Ini seluruh negara. Sejumlah 48 bilion ringgit dilabur dalam sektor tersebut. Ini sektor produktiviti yang produktif pada tahun 2007.
Selepas krisis kewangan dunia 2008, Federal Reserve Amerika Syarikat memulakan quantitative easing dengan izin. Wang panas yang disalurkan ke Malaysia meningkatkan aktiviti ekonomi kita. Bagaimanapun, wang ini tidak diguna untuk pembangunan sektor produktif kita. Walaupun jumlah pinjaman meningkat secara mendadak. Peratusan pinjaman bank kepada sektor tersebut merosot setiap tahun hingga 8% dan 9% pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing. Jumlah wang yang dipinjam pun kurang daripada tahun 2007. Yang paling tinggi adalah 46 bilion sahaja pada tahun 2011. Manakala Slide sila gulung ada panjang lagi, saya cubalah Dato' Speaker. Ini lecture ekonomi pula. Ya. Okey, saya ada beberapa isu kawasan, tapi izinkan saya gulungkan isu ekonomi dulu. Manakala pinjaman isi rumah meningkat dalam nilai mutlak dan peratusan. Pinjaman isi rumah ini termasuk pinjaman pembelian rumah, kereta, kad kredit dan sebagainya. Pada tahun 2007, rekod pinjaman isi rumah seluruh negara adalah 117 bilion ringgit. 39% daripada semua pinjaman yang dilulus oleh bank. Semua bank di Malaysia. Dalam tempoh masa 8 tahun, pinjaman isi rumah di Malaysia meningkat 100%, iaitu 241 bilion ringgit ataupun 60% dalam pinjaman bank seluruh negara pada tahun 2014. Peranan bank ini adalah untuk memastikan wang disalur kepada sektor yang sesuai membangunkan ekonomi kita. Dengan ini, cadangan untuk menubuh satu Bank of Johor amat dialu-alukan. Namun, kita mesti jelas tentang peranan Bank of Johor ini. Saya berharap Bank of Johor ini akan memberi perhatian bagi membangunkan sektor pertanian, sektor pembuatan serta pembangunan industri yang membawa impak positif jangka masa panjang kepada ekonomi negeri Johor. Yang berhormat Dato' Speaker, saya Senai, sila duduk. Ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan Dewan hingga jam 9.30 pagi esok hari Isnin. Sambungan perbahasan atas rundingan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Ahli-ahli yang berhormat, perbahasan itu disambung semula. Disambung sekarang, saya menjemput Yang Berhormat Senai untuk menyambung perbahasannya dengan memberi masa tak lebih 10 minit saja lagi. terima Jemput kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat dan Sri Speaker kerana bagi saya 2 hari untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Dan isu yang saya akan bangkit adalah isu kawasan saya. Yang Berhormat dan Sri Speaker, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa tempatan yang akhirnya menerima petisyen orang ramai untuk memintakan perhentian PAS di Pekan Senai. Isu ini adalah isu pertama yang saya bangkit selepas terpilih sebagai wakil rakyat untuk kawasan Senai. Saya berharap PBT boleh memaklumkan semua pengusaha bas agar mereka menggunakan perhentian bas yang baru demi meringankan kesesakan lalu lintas di jalan utama Pekan Senai. Selain itu, penguatkuasa perlu mengambil tindakan keras terhadap pengusaha bas yang tidak mengikut undang-undang. Seringkali bas berhenti antara 5 minit hingga 10 minit di perhentian bas Pekan Senai untuk mengambil lebih ramai penumpang. Dan ini adalah masalah yang saya saksikan sendiri.
ada sesetengah bas yang diusaha oleh syarikat bas tertentu berhenti sepanjang 5 minit atau 10 minit di tepi jalan atau di depan perhentian bas tunggu penumpang penuhkan bas sahaja. Saya tidak faham, walaupun ada orang bagi tahu ini adalah taktik-taktik bas tersebut, kerana gaji pemandu bas mungkin tak cukup ataupun kira ikut berapa penumpang mereka ambil, iaitu pemandu bas berusaha sebagai teksi, tapi itu bukan teksi kecil, itu teksi besar, satu bas. Gaji atau komisen mereka ambil berapa banyak ikut berapa penumpang mereka boleh ambil, iaitu mereka tunggu selama 10 minit di tepi jalan sampai bas penuh mereka baru jalan. Dan ini menyebabkan satu masalah besar di Pekan Senai. Kerana Pekan Senai adalah satu tempat ramai pekerja asing berkumpul, iaitu satu hub transit untuk mereka. Biasanya kat hari Ahad atau hari cuti mereka, ramai orang akan tunggu bas kat sana. Dan bas tertentu, bukan semua bas lah, bas tertentu sahaja akan tunggu kat sana, jadi kesesakan lalu lintas. Ini satu masalah yang amat teruk, khasnya pada hari cuti. Ini kerana saya nak bangkitkan isu ini di sini dan saya harap penguatkuasa boleh mengambil tindakan keras kepada syarikat bas tertentu ataupun pemandu bas tertentu. Yang Berhormat dan Sri Speaker, isu kawasan yang seterusnya terletak di sempadan 2 PBT. Saya baru menerima 2 aduan daripada pengusaha kilang Jalan Silong Jaya 2. Walaupun kawasan tersebut dirancang sebagai kawasan industri, keadaan jalan amat teruk sehingga mengusahakan lalu lintas kenderaan industri di situ. Mereka telah minta agar PBT menurap semula jalan tersebut. Namun permintaan mereka ditolak dari satu PBT ke PBT yang lain kerana kekeliruan dalam persempadanan. PBT yang baru dapat kawasan ini perlu ambil masa 1 atau 2 bulan lagi untuk mendapatkan kontraktor. Dan saya harap kalau ada persempadanan semula, mereka boleh maklumkan kawasan yang dikesankan. Baru mereka, khasnya pengusaha kilang atau penduduk-penduduk di sana, faham atau tahu mana PBT yang sebenarnya mereka perlu pergi buat aduan atau cari bantuan. Dan isu penyelenggaraan tantas pasar awam Senai Utama, saya telah banyak kali bangkitkan isu penyelenggaraan pasar awam ini. Sebenarnya saya pun rasa amat sedih lah. Macam mana kita boleh menangani isu pasar awam ini? Kerana ini bukan pasar awam yang lama. Pasar awam Pekan Senai dulunya terletak di tepi jalan utama. Saya faham kenapa mereka nak pindah pasar awam itu ke pasar awam baru ini. Kerana lokasi pasar awam lama tu memang menyusahkan orang ramai, khasnya pengguna jalan raya. Tetapi selepas pindah ke pasar awam yang baru ini, penyelenggaraan tidak memuas hati. Dan ramai penjaja seringkali buat aduan terhadap lampu tiada, landai tidak bersih, dan sekarang masalah itu adalah tandas tidak boleh diguna kerana paip perbendungan itu sesak. Dan sudah sepanjang beberapa bulan. Bayangkanlah peniaga-peniaga kat sana, tandas pun tak boleh guna. Macam mana boleh terus perniagaan mereka? Itu satu masalah. Walaupun itu pasar awam yang baru, tapi nampaknya sekarang sudah diabaikan. Ini satu masalah yang saya harap pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa mana-mana boleh ambil perhatian dan menyelesaikan isu ini untuk peniaga-peniaga dan juga penduduk-penduduk di sana. Senai sila gulo. Okey. Yang Berhormat dan Sri Speaker, isu terakhir saya ingin bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini adalah isu mesin kuda. Pusat mesin kuda
kembali lagi. Dan yang paling mengecewakan ialah pusat-pusat aktiviti judi ini telah diberi lesen oleh pihak berkuasa. Saya bukan kata kerajaan tempatan atau kerajaan negeri memberi lesen untuk orang buat aktiviti judi, tetapi ada orang yang ambil lesen hiburan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak diizin. Itulah saya ingin tahu. Pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen hiburan itu adalah sudah semak apa jenis bisnes yang sebenarnya dilakukan oleh pemohon. Saya telah menerima terlalu banyak kes aduan ibu bapa ataupun suami isteri terhadap isu pusat judi haram ini. Tiap-tiap hari ada. Mangsa-mangsa pusat judi mesin kuda ini bukan satu kaum saja, malah melibatkan semua kaum. Kadang-kadang saya pun dengar ada penjawat awam yang terlibat dalam. Mereka jadi mangsa. Dan saya berharap pihak yang mengeluarkan lesen atau pihak yang sepatutnya menjalankan penguatkuasaan undang-undang akan mengambil tindakan segera. Jangan tunggu hingga generasi depan kita dicemari kegiatan judi haram ini. Sekian ucapan Senai. Senai berharap kerajaan negeri Johor akan memberi pertimbangan serius ke atas kesemua cadangan dan isu yang saya ketengahkan di atas. Sekian, terima kasih.